Ramai anak-anak muda tak tahu Bank Bumiputera Malaysia Berhad ni. So malam ini kita nak cerita sikit berkenaan dengan satu cerita. Nama dia Jalil Ibrahim. Dia cerita dia kesimpulan dia macam ni. Pada masa tersebut terdapat satu pinjaman yang dibuat oleh George Tan. George Tan ni adalah orang Singapura yang berkaitan dengan Carrion Group di Hong Kong. Pada masa itu dia dah buat banyak pinjaman untuk beli properti melalui BMF. Banyak dah diluluskan. Tetapi yang ni akhirnya masa itu Jalil Ibrahim ada pada waktu itu, dia tak nak meluluskan sebab dia nampak dalam akaun BMF pada masa itu terlalu banyak hengki-pengki. Jadi dia rasa macam betul ke benda ni? Jadi dia tak nak luluskan. Bila dia tak luluskan, dalam masa dia keluar, dia dibawa ke dalam satu hotel dan dia dibunuh. Jadi sesiapa nak tengok, kita saksikan sedikit petikan video tersebut. Mungkin tidak mengenali atau mendengar nama Jalil Ibrahim. Berdasarkan siasatan, terdapat pelbagai elemen jenayah hingga terjadinya pembunuhan ini seperti rasuah dan korupsi, jenayah pecah amanah, salah urus syarikat keuangan, pengauditan yang tidak sekata bagi menutup penyelewengan dan pinjaman yang telah diluluskan. Bank Bumiputera Malaysia Berhad (BBMB) kini dikenali sebagai CIMB selepas melalui proses penjenamaan, pengembungan dan penstrukturan semula organisasinya bersama Rashid Hussein Berhad. Disitulah di mana bank tempat Jalil Ibrahim berkhidmat. Jalil Ibrahim dikenali sebagai seorang yang jujur, amanah, rajin bekerja dan sangat suka kepada kerja-kerja siasatan yang berkaitan audit akaun syarikat. Jalil Ibrahim berkhidmat dengan cemerlang. Prestasi yang baik itu membolehkan Jalil naik pangkat kerana disenangi oleh pegawai atasannya. Jalil kemudian dihantar ke Hong Kong bagi menjalankan kerja-kerja audit untuk cawangan kepada BBMB yang dikenali sebagai BMF, iaitu Bumiputera Malaysia Finance ketika itu di Hong Kong. Sepanjang 6 bulan berada di Hong Kong, Jalil kemudiannya menemui kecelaruan dalam akaun syarikat. Bahkan menemui beberapa keputusan salah yang diluluskan oleh pegawai atasan ke atas beberapa pinjaman bernilai besar kepada ahli perniagaan George Tan. George Tan mewakili kumpulan Carrion untuk pengetahuan BBMB pada ketika itu juga dibayari oleh pembayar cukai dan juga keuntungan yang diraih oleh Petronas. Matlamat BBMB ketika ditubuhkan ialah untuk menaikkan ekonomi Bumiputera dan memberikan peluang kepada golongan Bumiputera mengasah kemahiran, bakat dan berkongsi kepintaran mereka dalam bidang keuangan dan perbankan. Selain itu, untuk membantu mengembangkan ekonomi negara, perikutan Malaysia menemui minyak sumber baru dan mendapat keuntungan berbilion ringgit. BBMB ketika itu juga berjaya menjadi bank terbesar di Malaysia sebelum bersabit dengan krisis keuangan terbesar dalam negara dan dunia melalui anak syarikat BMF pada tahun 1983 dengan kematian pegawai audit yang amanah Jalil Ibrahim. Sebelum kematian Jalil pada tahun 1980, Bank Bumiputera Malaysia Berhad BBMB menerima bayaran RM50 juta sebulan daripada Petronas. Ia sebagai sebahagian daripada perjanjian meningkatkan tabungan bank berkenaan yang ditubuhkan khas untuk membantu Bumiputera. Bumiputera Malaysia Finance BMF pula ditubuhkan di Hong Kong sebagai platform untuk menyalurkan sebahagian daripada dana berkenaan. Pada hari Jalil Ibrahim mati dibunuh, pegawai tertinggi Carrion Group termasuk George Tan telah hadir ke pejabat BMF dan mendesak rakan sejawat Jalil Ibrahim, Harry Chin, yang segera meluluskan pinjaman bernilai 4 juta bagi menyelamatkan Carrion Group yang menghadapi masalah keuangan akibat kejatuhan pasaran saham. Harry Chin pada mulanya enggan, namun akhirnya tunduk atas tekanan selepas beberapa jam menangguh proses kelulusan bagi menunggu ketibaan Jalil Ibrahim, yang mana akhirnya Jalil tidak pulang ke pejabat buat selamanya. Mayat Jalil Ibrahim ditemui tanpa sebarang pengenalan diri pada pagi 19 Julai 1983 oleh seorang wanita di sebuah kebun pisang di pinggir Hong Kong. Pihak polis Hong Kong kekurangan petunjuk dan menyangkakan itu adalah mayat orang Cina, sehinggalah duit 10 sen Malaysia ditemui di dalam seluar Jalil. Laporan autopsi dan penyiasatan polis mendedahkan Jalil telah dijerut dengan tali jubah mandi yang ada pada lehernya sewaktu ia dijumpai. Ini membuktikan kejadian ini bukan akibat kemalangan.
Menurut siasatan polis, Harry Chin juga mengakui bahawa kedatangan dua pegawai tertinggi Karen ke pejabat BMF adalah kedatangan mengejut tanpa temujanji awal. Sebelum ini, memang Jalil sendiri menegaskan tidak akan memberikan apa-apa pinjaman tambahan kepada Karen Group. Apatah lagi, Karen Group juga gagal melunaskan bayaran pinjaman terdahulu. Bukan sahaja gagal membayar semula, bahkan proses meluluskan pinjaman juga tidak mematuhi etika kerja yang sepatutnya. Senang cakap, berlaku kes pecah amanah ketika meluluskan beberapa pinjaman terdahulu. Okey, yang ni tiga muka ni kena ingat, kan? Tiga muka ni kena ingat. Datuk Loren Osman, kemudian kalau kita tengok Loren Osman, Muhammad Hashim Syamsuddin, kemudian yang ketiga itu adalah Ibrahim Jaafar. Okey, yang itu adalah Ibrahim Jaafar. Saya tunjukkan satu artikel mengenainya. So BMF ditubuhkan pada tahun Bumi-Putera ditubuhkan pada tahun 1965 oleh Tun Abdul Razak atas tujuan bagi untuk membantu dan memberi pinjaman serta finance kepada orang-orang Melayu terutama di kawasan-kawasan pedalaman bagi memudahkan mereka. Bagi saya kata macam saya kata malam tadi adalah satu usaha yang baik untuk membantu dan meningkatkan taraf orang-orang Melayu. Kemudian pada masa tersebut tahun 80-an BBMB masa tu digunakan untuk membeli tin apa bahasa Melayu timah, biji timah di London. Kemudian BMF digunakan untuk membeli properti dan di antara mastermind di Hong Kong pada waktu itu adalah George Tan, orang Singapura yang mempunyai Karen Group. Pada awal tahun 80-an ini sebelum Mahathir menjadi Perdana Menteri, BMF memberikan pinjaman 310 juta ringgit kepada Karen Group tanpa cagaran. Selepas mengambil alih Malaysia pada Julai 81, sepatutnya Mahathir selesaikanlah masalah ini kan. Janganlah bagi kena ambil cagaran. Tetapi sebaliknya, apa Mahathir buat? Dia meletakkan Nawal Mat Amin, senior partner dalam syarikat perkawanan dan juga ahli majlis tertinggi UMNO sebagai executive chairman Bank Bumi-Putera pada tahun 82 dan menggantikan Kamarul Arifin Muhammad Yassin, seorang peguam dan banker terkenal di Bank Bumi-Putera. Tiga pinjaman terbesar dalam property market di Hong Kong pada ketika itu. Tiga pinjaman terbesar di property market di Hong Kong hanya kepada tiga orang saja, iaitu George Tan dalam Karen Empire 800 juta USD, kepada Kachin Shu 123 juta USD, syarikat yang memang dikenali sebagai property speculator, dan juga Eda Investment Limited sebanyak 40 juta USD. Dan ketiga-tiganya telah gagal membayar dengan total 963 juta USD atau pada ketika itu lebih kurang dalam jangkauan 2 bilion atau sekarang 4 bilion ringgit. Sebab masa itu semua orang nak tahu kenapa bank yang membantu Bumi-Putera sepatutnya memberi pinjaman kepada orang Cina. Dan Cina ni pula bukan Cina Malaysia. Cina ni Cina orang luar negara. Kenapa property kenapa BMF pada masa itu terlalu hebat sangat bermain dengan property. Terlalu nak sangat bermain dengan property. Sedangkan pada ketika itu lesen yang diberikan kepada BMF pada tahun 1977 jelas menyatakan ia adalah untuk menjalankan international syndication loans, engage in foreign exchange trading dan juga finance Malaysian trade di Hong Kong dan China. Keputusan ini diputuskan oleh dua orang saja, iaitu Loren Esmi Osman dan juga Muhammad Hashim Syamsuddin. Orang pertama iaitu pengerusi BBMB dan juga dia punya orang kedua, Muhammad Hashim Syamsuddin ni orang kedua di dalam BBMB. Loren adalah ahli ekonomi dan juga advisor kepada Mahathir dan Hisham adalah orang kedua di dalam Bank Bumi-Putera Malaysia Berhad. Ibrahim Jaafar pula adalah orang yang menguruskan day-to-day operation di Hong Kong. Kemudian menurut Kuli, mengatakan BBMB adalah satu government agency yang menjawab terus kepada Jabatan Perdana Menteri. Ini Kuli cakap dalam interview dia kata, biasanya sebagai Menteri Keuangan pada waktu sebelum itu, biasanya tahun 70-an dia kata, memang Bank Bumi-Putera ini diletakkan sebagai government agencies yang direct menjawab kepada Perdana Menteri. Biasanya bank-bank ini akan menjawab kepada Bank Negara Malaysia dan Bank Negara Malaysia adalah Menteri Keuangan, kena jawab kepada Menteri Keuangan. Tetapi dalam kes ini, Bank Bumi-Putera adalah satu-satunya bank yang menjawab terus kepada Perdana Menteri. Ialah satu benda yang
bagi kita sangat merunsingkan pada waktu itu. Dan ini dinyatakan oleh Kuli sendiri. Saya bacakan di dalam annual report untuk tahun ended 31 Mac 1983. Bank Bumiputera dan BMF maintain the same line dengan mengatakan apa? Bahawa Bank Negara pada masa itu Gubernur Abdul Aziz Taha, dalam komennya dia kata, situation of what you call an overexpose of loan, I would regard as exceeding usual banking prudence. Dia melebihi daripada apa yang biasa bank gunakan. Masa tu dia kata no one should be alarmed. No one should be alarmed. Dan ini adalah satu benda yang sangat, orang kata apa, sangat mengecewakan. Dan bagaimana wang rakyat pada masa itu digunakan khas untuk menjatuhkan apa orang kata rakyat dan juga menaikkan kroni-kroni. Jadi kesimpulan kita nak kata, bagaimana orang mengatakan bahawa Mahathir itu layak menjadi Perdana Menteri?